Okay, so before ni kita dah belajar tentang the transport, okay, yang melibatkan multi-cellular organism, and the transport systems in human is called blood circulatory system. But before that, Bapak Jab, bacalah doa pendengar hati kan. Tak payah cikgu nak suruh baca pun nak baca. So sebelum memulakan majlis ilmu, whatever you have to recite the doa lah. Minta Allah mudahkan pemahaman baca doa dalam pelajaran kita hari ni. Baca doa sendiri, tak payah cikgu nak suruh pun nak baca. Okay, so kita dah discuss detail about the blood circulatory system yang melibatkan three components, the blood itself, okay, yang mengandungi the blood plasma and also the blood cells. And there are three types of the blood cells, the erythrocytes, leukocytes and also the platelets. Okay, kita dah discuss about the content of the blood plasma. Kita juga dah discuss about the blood vessels, the artery, the veins and also the blood capillaries and the characteristics of all these three type blood vessels. Kita juga dah discuss about the heart, the organ that's involved in pumping the blood. Okay, bagaimana berlakunya the heart beating itu bermula daripada SA nodes, okay, ataupun it's called as a pacemaker. Kita juga dah discuss about the blood clotting mechanisms that involve a series of reactions yang bermula dengan clump platelets or plug platelets, agglutinate platelets, dan akhirnya membentuk what we call as a scab, okay, that will seal the wounds. Kita dah discuss about the blood groups, okay, bagaimana the recipients ataupun the donor, okay, can donate the blood or can receive the blood. Why, okay, why the group is called as a universal recipient ataupun universal donor. Okay, kita discuss about the rhesus factor, okay. Dan today kita masuk kepada the second system that involved in transport, okay, which is called as a lymphatic system. So lymphatic system ini adalah sistem yang juga terlibat dalam membantu mengangkut bahan selain daripada blood circulatory system. So hari ini kita discuss bagaimana this system diciptakan untuk membantu the blood circulatory system to transport bahan-bahan dalam ataupun mengangkut whatever substances in our body, ya. Okay, ready class? Yes, teacher. Ready, teacher. Okay. Ni kehadiran ni tak penuh ni. Baru separuh je, 23 orang je ada ni. Okay. So seperti the blood circulatory system, the lymphatic system juga terdiri daripada three components. Okay, so there are three components that made up the lymphatic system. Okay, kita tengok gambar rajah ni. So ini adalah the whole organs and also structures that involved in the system. Okay. Okay. So dalam lymphatic system seperti dalam blood circulatory system kita ada tiga components yang utama. So buat tajuk lymphatic system, itu pecahkan tiga cabang. Apa ke? There are three main components. Okay, yang pertama is the medium dia. Okay, cecair yang terlibat dalam sistem itu yang mengangkut sebagai medium pengangkutan dalam sistem itu. Okay, so the medium that's involved in that lymphatic system is called lymph. L-Y-M-P-H. Lymph. Okay. Sorry. Cikgu tak share screen ya? Tak, teacher. Okay, sorry. Okay. Kita lihat sekejap lah. Okay, so seperti sistem peredaran darah, lymphatic system juga terdiri pada tiga komponen utama. Pertama adalah the medium that involved in the transport process in that lymphatic system, which is called as lymph.
Okay, ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai cecair limfa. Limfa Okay, Bapak perkataan limfa, kita ada limfa, kita ada limpa. Jangan tersalah limfa ni adalah the liquid form. Okay, bahasa Inggeris dia adalah lymph. Kalau limpa, this is an organ, okay, which is called as spleen. So limpa, bahasa Melayu sebut limpa lah. Kalau bahasa ni kata limpa. Kan dalam lembu tu bila nak raya haji kan, ada limpa lah, ada paru-paru dia lah, ada hati lah, apa semua tu buat rendang kan. Okay, so limpa in English is spleen. And as we know, the spleen is an organ that will destroy the all blood cells, okay, the red blood cells ataupun the white blood cells, the leukocytes, erythrocytes, termasuklah the liver. So ni dua perkataan pasti kau tahu beza. The lymph is the medium, okay, in the lymphatic system that transport the substances. Okay, manakala the spleen adalah the organ that destroy the old or damaged blood cells. Okay, kita akan discuss nanti bagaimana terbentuknya this lymph, okay, dalam sistem tersebut. Okay, yang kedua, the lymphatic system also consists of the vessels, okay, saluran-saluran yang membantu yang terdapat dalam sistem ini yang akan mengangkut cecair tersebut. Okay, so kalau sebelum kita discuss dalam blood circulation ada 3, iaitu artery, veins and also blood capillary. Dalam lymphatic system juga ada 3. Okay, yang paling kecil disebut sebagai lymph capillary. That's why bila sebut, bila awak nak label capillary yang sebut capillary je, kena label betul-betul. Which one capillary? Is it blood capillary ataupun lymph capillary? Okay, and then from that capillary is the smallest vessels, okay, in the lymphatic systems, lymph capillary, and then it will merge, okay, into the larger vessels which is called lymphatic vessel, okay. Okay, ini teman-teman lymphatic capillary. Okay, dan seterusnya palinglah besar, okay, the largest vessels in the lymphatic system is called as lymphatic duct. Lymphatic duct, okay, ductus lympha yang cikgu pernah discuss kataan ni sebelum ni. And that there are 2 types of the lymphatic ducts. Kita pecahkan lagi. Pertama dipanggil sebagai thoracic duct. Ini kita dah discuss dalam tajuk assimilations, bagaimana the absorptions of the nutrients from the villus, okay, is transported to the liver dan akhirnya sampai ke heart. Okay, dalam villus kita ada that lymphatic capillary bernama lacteal, okay. Dan akhirnya the contents of the lacteal akan dihantar ke thoracic duct sebelum dia dihantar masuk ke dalam subclavian vein. Kita dah discuss benda ni before. And the second type of the lymphatic duct is called as right lymphatic duct. Right lymphatic duct, ductus lympha kanan. Ini ialah ductus thorax. Okay, so di bawah vessels kita ada 3, lymphatic capillary, lymphatic vessel dan juga lymphatic ducts. Dan yang ketiga, okay, di bawah sistem ini kita dapatnya the organs, okay, yang terlibat, yang mana ada banyak organ yang terlibat dalam sistem ini. Okay, antaranya kita ada the spleen, kita ada tonsil, okay, kita ada lymph nodes dan lain-lainnya. Okay, so kita akan tengok apa benda yang cikgu sebut ni. Kan? Okay, so inilah dia dalam sistem tersebut. Okay, kita ada ni seluruh sistem yang membentuk the lymphatic system. The tonsils, okay, kita juga ada the spleen. So this is the spleen, the organs that involved in that systems. Okay, kita juga ada lymph nodes. So cikgu nak fokus kataan lymph nodes. Ni dia lymph node yang bintil-bintil ni. Bulat-bulat ni. So dalam bahasa Melayu it is called as nodus lympha. Okay, ni dia lymph nodes. Okay, so lymph nodes, spleens, tonsils, okay, termasuklah thymus. So the thymus berada dekat you punya dada. So ini semua adalah dalam sistem limfa. And as you can see here, okay, kita ada subclavian veins, vena subclavical. Dalam bahasa Melayu dia adalah vena subclavical. So the subclavian veins akan receive the lymph, okay, daripada thoracic ducts atau
ataupun daripada right lymphatic ducts. Okay, so we start dengan saluran yang paling kecil, the lymphatic capillary. Kemudian the lympha dalam itu akan bergerak kepada saluran yang lebih besar bernama lymphatic vessel, dan akhirnya akan masuk ke dalam saluran yang lagi besar dipanggil sebagai right lymphatic duct ataupun thoracic duct, dan seterusnya cecair itu akan dihantar masuk ke jantung melalui subclavian veins. Okay, so semua cecair limfa yang datang daripada right lymphatic duct akan dihantar masuk ke dalam right subclavian veins. Okay, daripada sini akan dihantar masuk ke dalam vena cava. Manakala semua cecair limfa yang datang daripada thoracic duct, okay, yang dikumpulkan oleh si thoracic duct akan dihantar masuk ke dalam left subclavian veins, dan akhirnya juga akan dihantar masuk ke jantung melalui vena cava. So bila berlakunya pencantuman cecair limfa, okay, dalam sistem vena ini masuk dalam veins, maka semua kandungan itu telah bertemu kembali, okay, dalam sistem peredaran darah. Okay, kita pergi dulu apa berlaku, bagaimana terbentuknya cecair yang pertama, komponen yang pertama iaitu disebut sebagai lymph. Okay, so para pelajar, for your information, apabila darah bergerak daripada arteri keluar daripada jantung, okay, daripada jantung, as we know, the left ventricles contracts and then pushes oxygenated blood out of the heart through aorta. So bila darah keluar daripada jantung, darah berada pada tekanan yang sangat tinggi. Kita refer pada left side of the heart, okay, di mana the ventricles, it has thick wall so that it can produce greater pressure to push the blood, okay, out of the blood, out of the heart at higher pressure. Jadi bila ada higher pressure ni, darah akan keluar pada tekanan yang lebih tinggi untuk sampai ke seluruh bahagian badan. So konsep dia, darah yang keluar daripada jantung ni tadi mempunyai tekanan yang tinggi. Okay, jantung sebelah mana? Sebelah kiri ya. Okay, jadi darah yang sampai daripada keluar daripada jantung pada tekanan yang tinggi, okay, akan keluar melalui saluran pertama bernama aorta. From that, the aorta will branches into smaller artery. Okay, then daripada smaller artery ni dia akan pergilah kepada arteri ataupun mengikut organ-organ yang terlibat. Nama-nama arteri yang sudah discuss before ni adalah berdasarkan nama-nama organ tersebut kan. Dan daripada arteri akhirnya darah akan mengalir ke saluran yang lebih kecil bernama arteriole. Okay, from the artery branches into smaller diameter of the vessel called arteriole. So arteriole ini adalah kumpulan arteri juga. Okay, arteriole adalah keluarga arteri bersaiz yang lebih kecil diameter dia. Okay, then from the arteriole, the vessel akan menjadi lebih narrow, okay, yang dipanggil sebagai blood capillary. Okay, kita dah discuss before ni that the blood capillary is located between the body cells. Okay, it is deep within the body cells, okay, dalam tubuh badan kita. Okay, so bila darah sampai dekat blood capillary, so as we know dalam darah tadi ada apa? Ada nutrients, ada gases, ada hormones, ada water, ada mineral salts, okay, yang lain-lainnya yang diperlukan oleh sel-sel badan. So bila sampai dekat blood capillaries, okay, as we know, the diameter of the blood capillary is the thinnest, okay, paling kecil, paling halus, paling nipis, paling tiny lah, okay, diameter dia paling kecil. And at the same time, okay, dia punya wall of the blood capillary adalah paling nipis, okay, which is only one cell thick. Jadi apa efek dia? Okay, so apabila darah daripada arteri ke arteriole dan akhirnya sampai kepada blood capillary, disebabkan saluran ataupun diameter of the blood capillary ini sangat kecil, okay, dengan tekanan yang lebih tinggi yang datang ini, menyebabkan darah yang berada pada blood capillary berada pada tekanan yang lebih tinggi. Okay, so this mewujudkan satu tekanan yang tinggi dalam blood capillary, okay, disebabkan the pumping of the heart, okay, darah keluar daripada jantung, daripada pumping of the heart, okay, dan akhirnya sampailah kepada blood capillary. Jadi apa efek dia bila dalam blood capillary ini tekanan sangat tinggi? So ini menyebabkan tekanan yang tinggi ini akan menolak semua kandungan yang terdapat dalam blood capillaries, okay, keluar daripada blood capillary dan membasahi ruang-ruang di celah-celah sel tersebut. Okay, so dalam blood capillary ada blood,
Okay, yang mana dalam blood ada blood plasma and also blood cells. Jangan lupa tu, kita ada the water, kita ada the dissolved substances, the nutrients, the waste, blah blah blah. Kita ada blood cells, erythrocytes, leukocytes and also platelets. So bila the blood reaches the blood capillaries, under the high pressure, the blood plasma is forced, okay, to filter out from the wall of the blood capillary into the spaces between the body cells. So kenapa berlaku di situ dekat blood capillary? Sebab di situ tekanan dia sangat tinggi disebabkan the diameter of the blood capillary is smaller than the diameter of the arteriole, termasuklah the pressure yang tinggi itu datang daripada the pumping of the heart tu tadi. Okay, jadi apa kesan dia? So dekat blood capillary disebabkan the wall dia lah paling nipis, maka itulah semua kandungan darah akan ditolak keluar di bawah tekanan yang tinggi ini, okay, dan berada di celah-celah sel. Okay, jadi cikgu nak stress di sini antara semua bahan yang tertolak keluar daripada darah, okay, ke celah-celah sel, hanya yang bersaiz kecil sahaja. Okay, as we know, the blood capillary selain pada thin wall, it has small pores. Okay, liang-liang yang kecil bermaksud dia hanya membenarkan molekul yang kecil saja to pass through it. Okay, dan disebabkan dia nipis, itulah pertukaran bahan dapat berlaku dengan lebih cepat. Okay, dia tak berlaku dekat veins, bukan berlaku dekat artery ya. Hanya dekat blood capillary ya. As we know, it's a site of the exchange of the substances. Okey, jadi apakah dia yang tak boleh keluar? Catat. So, cikgu beritahu semua kandungan dalam darah akan tertolak keluar daripada blood capillaries into the spaces of the body cells. Okay, except. Ni dia point dia. Siapakah dia? Erythrocytes. Siapakah lagi? Platelets. Siapakah lagi? Plasma proteins. Okay, so that three components cannot pass through the wall of the blood capillaries. The erythrocytes, the platelets and also the plasma proteins. Okay, example of the plasma protein kita pernah discuss before ni adalah fibrinogen. So fibrinogen tu adalah yang terlibat dalam blood clotting mechanism ya Bapak. So fibrinogen tu adalah plasma protein, example of the plasma protein. So it cannot pass through the wall of the blood capillaries, termasuklah erythrocyte and platelets. Walaupun dalam blood capillary itu the pressure is very high. Kenapa mereka tak boleh keluar? Tiga komponen tak boleh keluar because these three substances they are very large. They are too large, okay, to diffuse out from the wall of the blood capillaries. Okay, catat tiga benda tu tak boleh keluar. Jadi siapa yang keluar? Siapa yang keluar daripada darah tu? Okay, yang keluar adalah water. Yang keluar daripada darah tu adalah nutrients, glucose, amino acids, mineral salts. Termasuklah the hormones, termasuklah the antibodies, termasuklah the waste products, termasuklah respiratory gases. Okay, dan lain-lain dissolved substances yang terdapat di dalam blood plasma itu. Bapak Jah faham ke tak faham dia sebut ni? Kelas? Faham. Kelas? Dapat tak cikgu sebut tadi ni? Dapat. Okay. So, bila cecair darah tadi, kandungan-kandungan darah dah keluar daripada blood capillary dan berada di celah-celah sel. Okey, maka cecair yang berada di luar celah-celah sel ini bukan lagi dipanggil sebagai darah, but it is called as tissue fluids. Okey, ataupun lebih tepatnya dipanggil sebagai interstitial fluids. Interstitial fluids. Okey, and the spaces between the body cells that buffer with that interstitial fluid is called intercellular space. Intercellular space. Okay, secara umum kita sebut the spaces between the body cells. Lebih tepatnya perkataan dia adalah intercellular space. So dekat intercellular space ada cecair, okay, yang membasahi ruang-ruang tersebut. Apakah nama cecair tadi? Umumnya disebut sebagai tissue fluid, cecair tisu. Tepatnya dipanggil sebagai interstitial fluids.
Okey, itu tulislah ha. Jadi cecair interstice ni akan berada di celah-celah sel yang mana dalam cecair interstice dia kandungan dia sama macam darah kecuali dalam cecair itu tak ada apa kelas? Parasite, plasma, protein dan platelets. Yes. Okay, so the contents of the interstitial fluids same as the blood except it doesn't contain that erythrocytes, platelets and also the plasma proteins. Okay, and as we know the interstitial fluid ini is originates from the blood. Okay, from the blood itu. Jadi apakah kepentingan the interstitial fluid? Kenapa dia berada di celah-celah sel tu? Untuk apa dia berada di celah-celah sel? Buffer the cells. Okay, so di situlah nanti akan berlakunya pertukaran bahan. Jadi dalam interstitial fluid ada oksigen. Oksigen diffuses into the body cells by simple diffusion. Dalam body cells ada carbon dioxide. Carbon dioxide diffuse out from the body cell into the interstitial fluid. Dalam interstitial fluid ada glucose, amino acids, nutrients, fatty acid, blah blah blah, semuanya akan diffuse into the body cells, okay, untuk formations of the whatever components dalam sel ataupun menghasilkan tenaga dan lain-lainnya. Okay, jadi cecair interstice ni penting supaya dia dapat membasahi sel. Yang paling penting point dia adalah sebagai medium pertukaran bahan. Medium pertukaran bahan antara sel badan dengan blood capillaries. Okay. Jadi dah berlaku sebuah pertukaran, what happen to the interstitial fluid? Akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah melalui saluran yang bernama venule. Venule, V-E-N-U-L-E ya. So venule tu apa? Venule adalah keluarga vein. Okay, and as we know the largest vein bernama vena cava. Jadi the smallest vein is called venule. The largest artery is called aorta. The smallest artery is called arteriole. Okay, jadi semua kandungan yang berada di celah-celah sel tadi, cecair bernama interstitial fluid tadi akan return back into the blood circulatory system. Okay, akan masuk balik dalam sistem peredaran darah, okay, melalui saluran yang bernama ni yang warna biru ni ya, okay, which is called as venule. Okay, jadi kenapa dia boleh masuk? Macam mana dia boleh masuk balik? Disebabkan oleh tekanan, perbezaan tekanan ya. So as we know dalam veins the pressure in the vein is the lowest. This is because the vein has the largest diameter. Okay, large diameter compared to the blood capillary, compared to the artery. Jadi tekanan dalam vein lebih rendah, okay, menyebabkan cecair interstice dapat meresap masuk ke dalam venule itu. Okay, so it's berlakunya diffusion di situ, tekanan yang rendah. Begitu juga dengan disebabkan oleh osmotic pressure juga. Okay. Okay, so bila dah masuk dia cecair interstice itu masuk balik ke dalam venule, daripada situ dia akan dihantar ke laluan bernama vein dan akhirnya akan masuk balik semula ke dalam jantung melalui vena cava. Okay, tapi isunya para pelajar, apa yang berlaku? Okay, isunya ialah bukan 100% that volume of the interstitial fluid will return back into the blood circulatory system, diffuse into the venule. Bukan semua, okay, not 100%. Dalam kajian menunjukkan bahawa 85 to 90% of the interstitial fluid will diffuse into the venule and back into the blood circulatory system. And lebih kurang 10% to 15% of the interstitial fluid remain at the spaces between the body cells. Okay? Okay, jadi cuba awak bayangkan setiap kali sampai dekat blood capillaries ada 100 ml darah. Katalah 100 ml darah. 100 ml darah keluar daripada blood capillary, okay? Dan seterusnya 90 ml saja akan masuk balik dalam sistem peredaran darah. So what happened to the volume of the blood dalam sistem ini nanti? Kalau kita berlaku secara berterusan kelas, 100 keluar, 90 aja masuk. So what happened to the volume of the blood in the circulatory system? Decrease. Kelas. Decrease. Bertambah ke, berkurang ke, tak berubah? Berkurang.
100 keluar, 90 masuk. So what happen to the volume tu nanti? Bertambah ke, berkurang ke, tak berubah? Bertambah. Kelas bertambah ke, berkurang ke, tak berubah? Dalam sistem peredaran darah punya aliran tu. Berkurang. Berkurang. Okay. So kalaulah setiap kali berlakunya keluarnya darah dekat blood capillary, tapi yang masuknya banyak tu, ada tertinggal lagi 10 ml, 10% ataupun 15%, lama kelamaan menyebabkan the volume of the blood in the blood circulatory system berkurang. Jadi apa efek dia bila volume darah berkurang? Kita dah discuss benda ni dalam dalam blood clotting mechanisms. Kenapa perlunya ada pembekuan darah? Kenapa kita nak tutup luka? Supaya nak mengekalkan volume of the blood supaya the blood can circulate under normal pressure. Jadi kalau darah berkurang dalam aliran darah itu, dalam sistem peredaran darah, okay, maka tekanan darah akan berkurang. Jadi ini akan affect the circulation of the blood to all parts of the body. Itu kan tak sampai you punya nutrien dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak pastikan the cecair intestin yang berada di celah-celah sel yang 10% atau 15% itu dihantar balik semula ke dalam sistem peredaran darah. Bagaimana? Maka itulah Allah ciptakan lagi satu sistem untuk bantu to collect, to absorb, ambil balik that interstitial fluid yang 10% ataupun 50% at the spaces between the body cell and return it back into the blood circulatory system. And the system that complements that blood circulatory system is called lymphatic system. Okay, so that 10% ataupun 50% of the interstitial fluids and the spaces between the body cell yang tak boleh masuk ke dalam sistem peredaran darah tadi, yang tak terserap dalam venule, akan diserap oleh ataupun akan diambil, di-collect, dikumpulkan oleh saluran yang terdapat dalam sistem limfa. Okay, jadi itulah bila cecair interstitial fluid itu diffuse into the lymphatic capillary, maka cecair yang berada dalam lymphatic capillary itu bukan lagi dipanggil sebagai interstitial fluid, okay, but now it is called as lymph. Okay, cecair limfa. Okay, so as you can see here from the diagram, macam mana kita tahu ini adalah lymphatic capillary ataupun ini adalah blood capillaries? Kalau tengok buku test awak tu, okay, the lymphatic capillary kedudukan dia adalah juga berada di ruang-ruang celah sel. Okay, it's also deep within the body cells. It is at the spaces between the body cell. Okay, remember capillary mesti berada di celah-celah sel. Okay. Jadi macam mana kita nak bezakan antara ini blood capillary ke ataupun ini lymphatic capillary? Kita tengok dia punya hujung dia apa saja. So the lymphatic capillary has blind-ended, closed-ended. Okay, hujung dia tertutup, blunt. Okay, berbanding the blood capillary. Blood capillary hujung dia both end open, terbuka. Ni boleh bersambung dengan sana. Yang sebelah sini bersambung dengan sebelah sana. Tapi untuk lymphatic capillary, okay, hujung dia terus tutup, blunt ataupun closed. Tapi mereka tetap berada di celah-celah sel. Tengok gambar aja ni, di celah-celah bulat-bulat tu kan. Okay, so bila cecair limfa yang 15% tertinggal tadi meresap masuk ke dalam lymphatic capillary, maka cecair limfa itu dipanggil cecair intestis itu, once it enters saja the lymphatic capillary, maka the liquid is now not normal called as a interstitial fluid, but it is now called as lymphatic fluid ataupun cecair limfa. Okay, so di sini kita boleh katakan bahawa the contents of the cecair limfa adalah sama dengan cecair interstitial fluid. Okay, so cecair limfa itu adalah cecair intestis yang gagal masuk dalam sistem peredaran darah melalui venule. Okay, so cecair limfa itu adalah 10 ataupun 15% cecair intestis yang tertinggal di celah-celah sel itu tadi. So that the components of the interstitial fluids adalah same as the of the lymphatic fluid. Okay,
kecuali ada tambahan-tambahan dia. Nanti juga akan sebutkan. Kenapa ada tambahan tu? Sebab dia akan mengalir dalam sistem itu yang melibatkan struktur-struktur yang lain yang terlibat Okey, jadi itulah dia bagaimana terhasilnya cecair limfa tadi. Disebabkan cecair interstice yang tak berjaya masuk ke dalam sistem peredaran darah yang berbaki 10 to 50% of that interstitial fluid at the spaces ataupun at the intercellular space. Faham ke tak faham sebut ni kelas? Faham. So ceritanya akan tahu bagaimana bentuknya cecair, terhasilnya cecair limfa tu bermula daripada blood capillary yang ada tekanan yang tinggi. So kenapa tekanan tinggi wujud tadi? Disebabkan diameter capillary kecil, disebabkan oleh pumping of the heart, so menyebabkan the pressure in the blood capillary is high, and this high pressure pushes the components of the blood out of the blood capillary to the spaces between the body cells ataupun into intercellular space to form interstitial fluids. And then interstitial fluid akan melakukan dia punya peranan sebagai the medium of the exchange of the substances, bla bla bla, dan akhirnya interstitial fluid akan masuk ke dalam venule, but 15% of the interstitial fluid remained at the spaces between the body cells, and that 50% of the interstitial fluid diffuses into the lymphatic capillary to form lymph. Okay, jadi apa yang berlaku? Bila limfa itu dah masuk dan berwujudnya limfa dalam sistem peredaran limfa dalam lymphatic capillary, jadi apa yang berlaku, cecair limfa ni daripada lymphatic capillary akan mulalah mengalir ke dalam saluran yang lebih besar dipanggil sebagai lymphatic vessel dan akhirnya akan sampailah kepada saluran yang lagi besar bernama right lymphatic duct ataupun left thoracic duct. Okey, jadi semasa perjalanan limfa nak mengalir daripada lymphatic capillary ke dalam lymphatic vessel dan akhirnya ke dalam thoracic duct ataupun ke dalam right lymphatic duct, along that terdapatnya the what we call as the lymph nodes. Tengok bulat-bulat ni, lymph nodes. Okey, so kita besarkan mana rupa lymph node, ni rupa lymph nodes. Okey, so lymph node ni apa fungsi dia? Catat. There are two functions of the lymph nodes. Pertama, to filter the lymph. So dalam limfa, jika ada microorganism found in the lymph dalam cecair tersebut, so lymph node akan filters the lymph from any foreign substance ataupun microorganism. So kata penting di sini, lymph nodes filters the lymph. Kedua, apa fungsi lymph nodes? Ni yang penting. Awak kena catat betul. Produce and store lymphocytes. Produce and store lymphocyte. Dialah yang menghasilkan dan menyimpan lymphocytes. So lymphocyte ni kita dah discuss before ni. This is the white blood cells. May I know what is the functions of the lymphocyte class? Anyone can tell me what is the functions of the lymphocyte? Kita discuss before. Produce antibody to fight bacteria. Louder please. Function of lymphocyte is to produce antibodies to fight bacteria. Alright, yes. So lymphocytes berfungsi to produce antibody. So untuk apa dia hasilkan antibody? To kill, to destroy the microorganism, the bacteria ataupun the pathogens that can cause diseases. Okay, jadi secara tak langsung dalam cecair lymph dan cecair limfa, bila dia bergerak dalam saluran dalam sistem ini, dia bertembus ataupun melalui the lymph nodes, lymph node akan menghasilkan lymphocytes. Maksudnya apa? Dalam lymph, kandungan white blood cell is higher compared to the interstitial fluids, compared to the blood. Okay, so kenapa lebih banyak dalam cecair limfa lagi banyak dia punya kandungan white blood cell dia iaitu lymphocyte? Sebab dalam sistem limfa tadi ada lymph nodes yang menghasilkan sel darah putih bernama lymphocytes.
And as we know, okay, Pelajar, the sel darah putih, sel darah merah, semuanya dihasilkan dekat bone marrows, dekat upi sumsum tulang. Tapi tambahan untuk sel darah putih juga dihasilkan yang bernama limfosit dihasilkan oleh lymph nodes. And these lymph nodes berada dalam the lymphatic system. Maka itulah kandungan sel darah putih dalam cecair lymph lebih banyak berbanding dalam cecair intestine ataupun dalam darah. Okay. Jadi cikgu sebut tadi fungsi kedua lymph nodes adalah to produce and store lymphocytes. Untuk apa dia produce lymphocyte? To produce antibody. Lymphocyte will produce antibody. Untuk apa dia produce antibody pula si lymphocyte tadi? Untuk kill the pathogens. Faham tak kelas? Faham tak ni cikgu sebut ni? Faham, Respond teacher. please. Faham, teacher. Okay, so as you can see the distributions of the lymph nodes here, you see here, okay, so dia ada banyak dekat mana? Dekat you punya bawah telinga awak, dekat you punya leher. Dekat mana lagi kedudukan banyak dia? Dekat you punya armpits, okay, dekat you punya groins. So di sini adalah kedudukan lymph nodes, bintil-bintil tu. And that is why kalau awak perasan, bila awak demam tu maksudnya awak dah dijangkiti penyakit ke belum? Dah. Dah dijangkiti ke belum? Dah. Dah lah, sebab tu awak demam. Kalau awak tak demam, awak sihat lah. Awak berjaya lah memusnahkan that virus tu ataupun bakteria tu. Okay, so kalau awak perasan bila waktu demam, waktu awak demam, Pelajar, kalau awak sentuh lah awak punya, kalau awak sentuh awak punya bawah telinga ni ataupun dekat dalam pipi kan, awak rasa bengkak ke ataupun tak bengkak? Pernah tak sentuh? Ke tak pernah rasa sentuh? Tak tahu apa benda? Pernah. Aku tak pernah terasa macam rasa bengkak-bengkak sikit dekat bawah telinga, dekat pipi, dekat leher ni. Ada. Rasa sakit. Ada. Okay, so kalau itu berlaku, so sebenarnya apa yang berlaku? Kenapa pada waktu itu awak rasa besar di bahagian itu, enlarged at that part? So this is because the lymph nodes sangat aktif pada waktu itu to produce more lymphocyte. Okay, so bila berlakunya kemasukan patogen ke dalam badan awak ataupun bakteria ataupun microorganism dalam badan awak invades into your body, okay, maka the lymph nodes is stimulated to produce more lymphocyte. Untuk apa produce more lymphocyte? Supaya the lymphocyte yang lebih banyak ini can produce more antibody. Untuk apa produce more antibody? To kill the pathogens, to kill the bacteria. Okay, untuk elakkan awak daripada dijangkiti penyakit. And that is why, okay, the high number of the lymphocyte yang terhasil ini menyebabkan the part itu menjadi swollen. Okay. Jadi tapi apa yang berlaku? Jika berjaya lah bila banyak antibody dihasilkan, kalau berjayalah dibunuh bakteria itu, maka awak kan dielakkan daripada dijangkiti penyakit. Tapi walaupun dah hasilkan antibody banyak tapi the bakteria itu lebih kuat dan sebagainya, antibody tak cukup untuk memusnahkannya, maka itulah awak akan dijangkiti penyakit. Untuk itu kalau tak sembuh-sembuh itulah, maka itulah doktor akan bagi you antibiotik. Jadi kenapa that part is swollen adalah to produce more lymphocytes, okay, untuk menghasilkan more antibody to kill the bacteria itu ataupun to kill the pathogens ataupun to kill that what we call as microorganisms. Okay, so itu yang berlaku ya Pelajar. Okay, next kita pergi kepada cecair itu tadi. Okay, so cikgu dah buat catatan. Okay, so antara right lymphatic duct dengan thoracic duct, mereka collect apa sebenarnya ya? Okay, dengar betul-betul. The right lymphatic duct, dia akan collect the lymph that comes from the right head, right shoulder, right arms. Okay, and also upper part of the diaphragms. So semua yang datang daripada sebelah kanan kepala, kanan bahu, kanan tangan, okay, dan di bahagian dada awak, semua cecair limfa yang datang daripada area ini akan dihantar masuk ke dalam right lymphatic duct. And daripada situ, the lymph in the right lymphatic duct will be emptied into the right subclavian vein. Catat nama tu, right subclavian vein. Okay, so bila cecair limfa tadi dah masuk dalam right subclavian vein, so vein
Vein ni apa? Vein ini adalah dalam blood circulatory system. Maka semua cecair yang berada dalam limfa tadi, kandungan limfa tadi dah masuklah dalam sistem peredaran darah, dah bertembunglah dekat situ. So maksudnya apa? Darah dah dapatlah balik cecair yang tertinggal tu tadi. Okey, itu yang di sebelah kanan. Manakala di sebelah kiri, so semua lymph that come from the below of the diaphragms, maksudnya apa? Di bawah diaphragm awak, you punya abdomen, you punya kaki, okay, and termasuklah the left sides of your body, okay, kepala sebelah kiri, bahu sebelah kiri, tangan sebelah kiri, semua bahagian bawah daripada diaphragm, you punya abdomen, kaki dan sebagainya. So semua cecair limfa itu akan dihantar masuk ke dalam thoracic duct. Thoracic duct. Okay, so daripada situ the lymph akan flows into the left subclavian veins, vena subclavica kiri dalam bahasa Melayu dia. Okay, so dari situlah cecair limfa bertemu kembali dengan the blood circulatory system, and from that left subclavian veins and also the right subclavian veins, okay, the lymph akan bercampur dengan blood dan akhirnya akan masuk semula ke dalam heart melalui vena cava. So vena cava akan hantar masuk ke dalam heart dan akhirnya heart akan mengepam jantung akan mengepam dan akan menolak darah keluar sama ada pergi ke paru-paru. Okay, so bila masuk ke vena cava, of course dia masuk sebelah kanan ya. Jadi dia akan diterima oleh right atrium, terusnya right ventricle. So right ventricle contracts and pushes the oxygen blood to the lungs. Okay, okay, so itu laluan bagi cecair limfa. Kena ingat bermula daripada lymphatic capillary to the lymphatic vessels dan akhirnya to the lymphatic ducts. Okay, so sama ada right lymphatic duct ataupun thoracic duct. So Pak Fajar, di manakah pertembungan antara sistem limfa dengan sistem peredaran darah? Apa nama saluran tersebut? Di manakah tempat bertemunya cecair limfa dengan cecair darah tadi? Kat mana? Subclavian vein. Subclavian vein, correct. Okay, so subclavian vein itulah tempat yang akan mempertemukan antara cecair dalam sistem limfa dengan cecair dalam sistem peredaran darah. Okay, okay. Seterusnya kita pergi kepada apa ni? Okay, so inilah dia yang cikgu sebutkan tadi. Peredarannya bla 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 bla. Okey, jadi bila darah menggerak daripada lymphatic capillary, dia akan melalui lymphatic vessel dan akhirnya masuklah ke dalam lymphatic duct. Sama ada pergi ke right lymphatic duct ataupun ke dalam thoracic duct. So, kita dah discuss before ni tentang the absorptions of the nutrients by the villus. Dan jika kalau kita ingat balik Pak Fajar, dalam villus kita ada struktur yang berada di tengah-tengah tu. Jangan lupa, apa nama struktur tu kelas? Lacteal. Lacteal. Okay, so as you can see here, the lacteal has close-ended, blunt-ended. Ni yang cikgu masukkan close ni. Okay, so lacteal ini for your information, dia adalah keluarga lymphatic capillary. Apa fungsi lacteal kelas yang kita dah belajar before ni? Dia absorb apa? Absorb fat. Absorb. Cepat dia absorb apa? Lacteal absorb apa? Apa nama nutrients dia? Jangan sebut fat. Fat tu tak digest lagi. Apa yang telah jadi serap? Louder please. Kelas, lacteal absorb apa? Fatty acid. Tak payah fokus blood capillary, kita fokus dalam lacteal. Fatty acid. Lagi? Glycerol. Lagi? Vitamin A, D, E, K. Okay, nampak ni. Jadi apa yang kita nak sambungkan lagi? Jadi dalam cecair limfa, selain dia mengandungi lebih banyak sel darah putih, iaitu tambahan ada limfosit dalamnya,
dalam cecair limfa juga mengandungi lipid contents. It contains more fatty acids, glycerol and vitamin A, D, E and K compared to the blood plasma, compared to the interstitial fluids. Kenapa? Because dalam lymphatic capillary of that lymphatic system tadi, it absorb the lipid digester products in the villus. Okay, so as we can see here, the lacteal is in the villus. So villus tu adalah unjuran, the projections of the small intestine, which is ileum. So ileum tu berada dekat mana? Dekat you punya abdomen. Jadi from that, so from the lymphatic capillary, from that lacteal, so limfa nanti akan dihantar ke dalam lymphatic vessel. So daripada lymphatic vessel dia akan mengalir pula masuk mana? Thoracic duct ke right lymphatic duct? Thoracic duct. Okay, thoracic duct. So kenapa thoracic duct? Below abdomen ribs. Below diaphragm. Okay, dia di bahagian abdomen. Daripada thoracic duct baru dia pergi ke mana? Left subclavian vein. Lepas tu baru pergi ke mana? Vena cava. Lepas tu baru masuk ke dalam jantung. Okay. So itu contoh antara contoh laluan kandungan limfa daripada villus. Okay. Cikgu sebut tadi perkataan interstitial fluid. Mungkin ada yang tak reti nak eja perkataan tersebut. Okay. So kita originate daripada blood tadi. Blood akan membentuk interstitial fluid. Ataupun bahasa lainnya disebut sebagai body fluid ataupun tissue fluid. Tissue fluid. Okay, cecair tisu. Okay, daripada situ nanti baru dia akan menjadi lymph. Okay, so interstitial fluid ni sama ada dia dihantar, diserap masuk ke dalam venue. Okay, so venue akan masuk ke dalam vena cava dan seterusnya ke dalam heart. Okay, kalau lymph akan masuk ke dalam lymphatic vessel, lymphatic capillaries. Okay, seterusnya ke dalam lymphatic vessel dan seterusnya kepada lymphatic duct. Okay, so daripada lymphatic duct sama ada dia pergi ke thoracic duct ikut dia punya kedudukan ataupun kepada right lymphatic duct. Ini pergi ke mana? Right subclavian vein. Tulis elok apa punya ya? Yang ini pergi ke mana? Left subclavian vein. Lepas tu baru semua ni dihantar ke mana? Masuk ke mana? Ke vena cava. So daripada vena cava baru akan dihantar ke dalam heart. Okay, so bila heart sekali lagi dia akan keluarlah melalui aorta. Pergi ke mana? Pergilah kepada blood capillaries. Okay. So benda ni berlaku secara berterusan ya. Jadi sebab itulah Allah ciptakan the lymphatic system supaya dapat membantu melengkapkan sistem peredaran darah. Macam mana? Dengan membantu to absorb the remaining of that 15% of the interstitial fluid back into the blood circulatory system. Okay. Jadi itulah yang berlaku. So bila dia bergerak, okay, tambahan di sini dalam sistem peredaran limfa, okay, juga Allah ciptakan valve. So kalau dalam darah, sistem peredaran darah can circulate in our body disebabkan oleh pumping of the heart dan juga disebabkan oleh the contractions of the skeletal muscle around the veins. Jangan lupa that two ways bagaimana the blood circulates in our body. For the lymph, cecair limfa mengalir dalam saluran limfa ini disebabkan oleh the presence of the valve. Jadi valve will open and close. When the valve opens so that the lymph will flow in one direction. When the valve closed, the lymph is prevented from flow backwards. Okay, and the opening and closing
of the valve is also caused by the contractions and the relaxation of the skeletal muscles. And tambahan, cecair limfa juga boleh bergerak dalam sistem ini, dalam aliran salur limfa disebabkan oleh different pressure yang wujud sewaktu berlakunya inhalation and exhalations. Termasuklah tekanan yang wujud sewaktu berlakunya peristaltic movements along the alimentary canal. So ini semua menghasilkan tekanan-tekanan yang membantu menggerakkan lymph along the lymphatic vessels, along the lymphatic capillary or lymphatic duct, termasuklah lymphatic vessels. So tolong ingat laluan-laluan ini ya Pak Pajang. Jadi apa yang berlaku? Ni kita pergi yang terakhir, the health issue that related to the lymphatic system. Pak Fajar. But before that, kalau kita tengok ni kenapa pentingnya lymphatic system? Pertama tadi adalah untuk membantu to return that excess interstitial fluid, which is 10 to 15% of the interstitial fluid back into the blood circulatory system. Untuk apa kita hantar balik? Supaya dapat maintain the normal blood pressure, maintain the normal blood volumes. Itu yang pertama. Kedua, kenapa Allah ciptakan the lymphatic system? To transport the lipid digested products, iaitu the fatty acids, the glycerols and also lipid soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, E and K into the bloodstream ataupun into the blood circulatory system. Yang ketiga tambah, kat sini tak ada point ni salah point salah ni. Tambah point yang ketiga. So kenapa harus tekan lymphatic system tadi? Untuk membantu to defend the body from the infections. Macam mana boleh defend body kita ni? Kenapa? Macam mana dengan sistem limfa ni dapat bantu kita punya, dapat membantu mempertahankan badan kita daripada infection? Kelas, apa yang berlaku? Production of lymphocyte. Students, are you there? Yes, teacher. Sorry, apa cikgu tak on tadi. Okay, balik pada soalan cikgu tadi. So macam mana dikatakan sistem limfa itu boleh mempertahankan badan kita daripada infection? Kenapa? Sebab dia produce lymphocyte. Yes. Okay. So the system produce lymphocyte. So dalam sistem limfa selain dapat membantu to lymphatic capillary itu tadi. Okay, so dia juga dapat mempertahankan badan kita daripada infection disebabkan dalam sistem limfa tadi ada lymph nodes. The lymph nodes produce lymphocytes, yang mana lymphocyte will produce antibody. The antibody will kill the pathogens, kill the bacteria, kill the microorganism to prevent our body from infection of the diseases. Okay. So itulah dia kepentingan sistem limfa, termasuklah yang cikgu sebut tadi. Mana pula tadi ni? Okay. Termasuklah yang cikgu sebut tadi iaitu membantu to transport the lipid digested food iaitu fatty acids, glycerol and also vitamin A, D, E, K, because all these substances come from the lacteal of the villus in small intestine, in your ileum tu tadi. Faham ke tak faham ni? Kelas? Faham, teacher. Kelas? Okay.
Okey, jadi dalam sistem limfa ini juga ada masalah yang berkaitan. Okey, sekiranya sistem limfa ini dalam sistem itu dia punya saluran dia tersumbat. Ni kita pergi pada masalah yang berlaku ya Pak Fajar. Okey. So, jika cikgu tunjuk tadi Pak Fajar. Ni cikgu tunjuk tadi. Pak Fajar jangan tak tahu ya Pak Fajar ya. Okay, so this is your artery. Okay, this is your arteriole. Okay, yang ini paling kecil kan. Nama dia apa? Blood capillary. Lepas tu kita ada apa? Venule. Dan kita ada veins. Okay, sebelum arteri yang besar ni nama dia apa? Aorta lah kat sini kan. Yang ni vein yang paling besar apa? Vena cava. Okay, jadi kat manakah dia punya body cell? Di sini. Kat celah-celah sel ni. Dekat antara dia mesti berada di ruang zone blood capillary. Apa benda ni tadi? Nama dia adalah body cell lah, cells. Okay, so dalam darah, ni semua dalam darah. Jadi apa nama cecair dia? Blood. Okay, so bila dia keluar daripada blood capillary, okay, apa nama cecair tu tadi kelas yang duduk kat celah-celah ni? Apa nama cecair yang duduk kat celah ni tadi? Kelas? Tissue fluid. Cecair apa nama tadi? Tissue fluid. Body cells, interstitial fluid. Interstitial. T semua ni. Okay. Okay, nanti cecair ni semua cecair intestin ni akan semua masuk balik ke dalam sistem peredaran darah. Semua ke? Semua ke masuk? Tak. Hanya 85% ataupun 90% dia masuk. Okey, yang lebih-lebih nanti pergi ke mana? Masuk limfa. Okey, yang lebih-lebih ni cikgu lukis lain pula. Ni dia. Okey, ni. Okey, so ini apa nama dia? Saluran apa ni? Lymphatic capillary. Apa bukti dia? Ya, untuk. So dia mesti berada di celah-celah sel. Okay. So yang balance 15% akan masuk ke dalam lymphatic capillary. So bila dah duduk dalam lymphatic capillary, apa nama cecair tu? Lymph. Apa nama cecair tu kelas? Lymph. Okay. So mereka bertiga ni, dua ni darah. Okay, kandungannya sama je dengan darah kecuali interstitial fluid tadi tak ada apa? Tak ada platelet, tak ada erythrocyte, tak ada plasma protein. Okay, so kandungan limfa pula sama dengan interstitial fluid. Okay, kecuali dia tambah lagi ada banyak lymphocyte. Tambah lagi dia ada banyak fatty acid, glycerol and vitamin A, D, E and K. Dia tak ada fibrinogen, dia tak ada platelet, dia tak ada plasma protein. Okay, dia tak ada erythrocyte. Kenapa? Sebab dia daripada interstitial fluid yang tak ada semua tu. Kenapa semua tu tak ada dekat interstitial fluid? Sebab tak boleh keluar daripada blood capillary disebabkan 3 komponent besar. Okay. Okay, so itulah dia aliran yang cikgu sebut tadi dan seterusnya sekiranya saluran limfa ini block. Okay, so katalah cikgu ambil gambar rajah ni. Okay, so dia kita ada saluran limfa. Okay, di mana dia block oleh siapa? Oleh parasitic worms. Ada banyak cacing dalam lymphatic capillaries ni. What happened? Awak ada kelas ni? Okay, jika saluran ni tersumbat, what will happen? Boleh tak cacing intestin ni masuk? Boleh diserap masuk? Boleh diffuse into that lymphatic capillary? Cannot.
Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Cannot. Okay, if the lymphatic capillary block, okay, by the parasitic worms, maka menyebabkan the interstitial fluid yang 15% ataupun 10 ke 15% yang tertinggal tu tadi cannot diffuse into the lymphatic capillary. So bila cannot diffuse, what happen? The interstitial fluid will accumulate at the spaces between the body cell. Excess interstitial fluid accumulates at the spaces between the body cells. Okay, so bila berlakunya excess accumulations of the interstitial fluid at the spaces between the body cells, okay, menyebabkan the body cells become swollen. So all the body cells swollen. So bila semua sel-sel membengkak, maka the struktur yang mana struktur-struktur itu mengalami block of that lymphatic capillary menyebabkan struktur itu bengkak, maka keadaan bengkak itu dipanggil sebagai edema. Edema. So edema itu adalah keadaan bengkak disebabkan cecair tisu ataupun interstitial fluid tadi berkumpul secara berlebihan di celah-celah sel. Okay, kenapa berkumpul? Sebab dia tak boleh diffuse into the lymphatic capillary. Kenapa tak boleh diffuse? Sebab ada banyak capillary dekat you punya hidung awak bengkak. Kalau kena dekat bahagian kaki awak bengkak. Kena dekat you punya tangan, kat jari, bengkaklah bahagian-bahagian itu. So edema ini kita boleh nampak So kalau kaki yang bengkak, kaki itu bengkak, so kaki yang bengkak ni akan jadi lebih besar. Jadi the penyakit yang disebabkan oleh swollen of the body tissue ataupun edema ini juga dipanggil sebagai elephantiasis. So elephantiasis ni adalah kaki gajah ataupun dalam bahasa betulnya disebut sebagai kaki untut. Kaki dia untut. Untut tu maksud dia kaki dia macam gajah besar. Okay, so the disease is called elephantiasis, but the symptoms of that swollen of the body tissues ini is called edema. Okay, jadi kalau dekat negara-negara yang agak kotor, yang tak menjaga kebersihan, jadi awak boleh nampak dia punya penduduk mungkin mengalami edema ini, ada mengalami filariasis, di mana dia punya sistem lymphatic capillary tersumbat. Jadi kalau kita keluarlah segala cacing-cacing ni, kan. So negara-negara kotor ni mungkin dia tak jaga kebersihan, jadi menyebabkan jangkitan worms ni ya. So macam mana worms ni boleh masuk? Disebabkan oleh vector, the mosquitoes. Okay, boleh faham kan kelas? Boleh. Kelas? Boleh teacher. Boleh. Hello? Okay. Cikgu tak nampak buku teks awak ni, sebab cikgu tak ada buku teks ni. Okay, jadi cikgu rasa cikgu dah habis cover semua tentang lymphatic system. Dah ke belum? Sekejap, buku teks cikgu tak ada ni. Bawa balik itu. Okay, jadi any question? Kita tak payah sibuk ke dah? Soalan cepat? Ada? Nak tanya teacher. Yes? Tadi kan teacher kata yang Kuat sikit. Cikgu tak dengar nanti. tadi Apa dia? tadi kan teacher kata yang fluid yang between body cell interstitial fluid kan. Kalau tulis tissue fluid tak apa teacher? Boleh, tapi lebih tepatnya, cikgu kata tu, saya kata lebih tepatnya perkataan tu. Sebab apa? Sebab dia berada di ruang celah-celah sel. So ruang celah sel tu nama dia ialah intercellular space. Okay, so celah-celah sel tu nama dia adalah intercellular space. Ini nama betul dia. Umumnya spaces between cells. Tapi ruang itu disebut sebagai intercellular space. Jadi cecair yang membasahi ruang tersebut disebut sebagai
interstitial fluid. Okay, umumnya disebabkan dia berada di celah-celah sel, ia juga dipanggil sebagai tissue fluid. Okay, cecair tisu sebab dia di celah-celah sel. Itu umum lah, ini perkataan-perkataan umum, tapi ini perkataan-perkataan yang lebih tepat, lebih tepatnya. Okay, lagi? Mana cikgu tengok, betul tak cikgu dah ambil cover? Bla bla bla, okay dah masuk semua. Okay, so ini secara ni lah, kalau awak tengok you punya table kat buku teks awak, kandungan dia bla 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 kan. Apa beza, cari sendiri perbezaan dia, kaji sendiri. Okay, ni cikgu dah sebut tadi, seluruh sistem tadi, so penting kena tahu lymph nodes tu. Okay, ada valve tadi, jadi cecair limfa bergerak disebabkan oleh valve. So valve akan memastikan cecair limfa bergalir sehala. Okay, bla 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 bla. Okay. Lagi apa lagi? Lat sebut. Tak ada. Aku tertinggal pula point ni kan. Okay, so edema yang cikgu sebut tadi disebabkan oleh parasitic infections, bla 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 bla. Okay, kejap cikgu pergi tunjuk kat you all kejap. Apa? You punya kelas pukul berapa? Sekarang? 9:30. Kelas? Kelas apa teacher? Kata dekat MAT? Oh, 9:30. 9:45 macam tu teacher. Okay. Okay, so tengoklah. Apa ni cikgu tunjuk ni? Okay, so inilah contoh-contoh edema. Nampak? Swollen, dia punya legs swollen. Okay, so kenapa dia bengkak? Sebab body tissue dalam struktur kaki dia bengkak disebabkan excess accumulation of interstitial fluid. So this is the conditions of edema. Jadi penyakit antara penyakit yang disebabkan oleh edema tadi disebut sebagai elephantiasis. So ini juga edema. Ada tak lagi? Cikgu nak tunjuk edema lain. Okay, untuk orang yang kaki dia kalau bedridden, orang yang bedridden, duduk atas katil, pesakit atas katil kan. So disebabkan dia tak menghasilkan pergerakan, the interstitial fluid dia tak boleh bergerak, tak bergerak dalam sistem limfa tu. Jadi bila dia tak bergerak menyebabkan cecair intestin tak diambil balik, tak boleh diserap masuk ke dalam lymphatic capillary, so berkumpul di celah-celah sel. That's why orang yang bedridden ni boleh nampak kaki dia bengkak, tangan dia bengkak sebab tak ada berlaku pergerakan. So bila tak ada berlaku pergerakan maksudnya tak berlaku contraction of the skeletal muscle. Okay, kita tahu bahawa the movement of the limb, the flow of the limbs in the lymphatic system is helped by the contraction of the skeletal muscle juga. Okay, yang akan membuka valve, menutup valve. Okay, itu kesan dia. Begitu juga dengan orang yang berdiri terlalu lama ataupun perempuan yang mengandung. Kita boleh nampak kaki orang yang mengandung macam ni kan. So ini juga dikatakan sebagai edema. Ingat, edema tu adalah condition yang bengkak, swollen part of the body, itu disebut sebagai edema. Okay, so perempuan mengandung kenapa mengalami edema di punya kaki? Disebabkan dia punya tekanan, so dia tekanan tinggi daripada atas badan dia. Okay, menyebabkan cecair itu berkumpul banyak di bahagian bawah kaki dia. Ataupun kalau kita berdiri terlalu lama juga berlaku edema. Okay, disebabkan tekanan juga. Okay, so ini edema. Dan jika disebabkan oleh apa tu sebut tadi? Ada tak? Jangkitan kuman. Okay, parasitik. Ada tak parasitik? Parasitik. Nampak? Ni kan? Ni contoh. Ni kalau macam ni keadaan ni kita sebut elephantiasis tu tadi. Elephantiasis. Kaki dia besar. Berbeza dengan kaki sebelah. Very big. So disebut sebagai elephantiasis.
kaki dia besar macam gajah ya. Bukan kaki gajah, bukan kaki pada si gajah tu, bukan gajah punya kaki. Kaki tu yang besar macam gajah. Okey, ataupun bahasa Melayunya disebut sebagai untut lah. Kaki dia untut besar. Okey. So agak kesian ya dekat ni. Okey. You punya putus ada tak petang tu? Tak sebut tu payah. Alright, so this is example lymphatic filariasis. Okay, so penyakit ni disebut sebagai filariasis. Ni lagi ketara lah. Bapak Jah nampak ni? Nampak tak gambar macam tunjuk ni? Nampak. Kelas, nampak ke tak nampak? Kan? So umur kata kaki dia untut ni, untut. Tapi sebenarnya kenapa ni dalam ni? Dalam ni banyak cacing ni Bapak Jah. Cacing bernama filariasis. Okay, so that cacing menyumbat the lymphatic capillaries, menyebabkan cecair interstitial fluid di bahagian kaki tadi, di celah-celah sel bahagian kaki cannot absorb into the lymphatic capillaries, dan akhirnya that excess interstitial fluid accumulated at the spaces between the body cell, at the intercellular space, dan akhirnya menyebabkan the body tissues swollen and causes edema. Okay, tengok pergilah, check lagi gambar-gambar semua tu. So lymphatic filariasis, ini nama dia lymphatic filariasis, disebabkan oleh pemindahan the parasitic worms oleh vector, oleh nyamuk. Jadi tu juga sebut tadi, negara-negara yang agak kotor mungkin dia tak jaga dia punya kebersihan, berlaku pembiakan nyamuk dan juga cacing-cacing yang ni menyebabkan kaki tu ni. So kalau kita potong kaki orang ni Bapak Jah, sebenarnya bila kita potong terputus dia punya sistem limfa, dia punya blood lymphatic capillary, keluarlah segala cacing-cacing tu. Okay? Ada soalan? Teacher, nak tanya. Yes. Teacher, kenapa commonly edema berlaku dekat kaki? Kenapa tak banyak dekat tangan ke dekat any part of the body? Kenapa commonly dekat kaki? Bukan dekat kaki, bukan dia berlaku dekat kaki. Bapak Jah, dia berlaku dekat mana-mana tempat yang infected. Okay, untuk kes ini tadi, kenapa dekat kaki? Tengoklah jika kita dekat negara kotor, mereka buat apa? Mereka tak pakai slipper, mereka tak pakai kasut. Nampak ni tuan-tuan ni, nampak? Tak pakai. Di situlah nanti bila ada luka ke, ada apa ke, so akan berlaku jangkitan, the worms. Kalau dekat tempat lain, mari kita tengok kat tempat lain. Ada tak? Mana lagi? Nampak ni kat bahagian mana? Ni dekat organ lain. Okay. So dekat kaki tu sebabnya tu tadi, sebab mungkin dia tak menjaga kebersihan, tak pakai kasut, tak pakai slipper kan. Ni kat mana? Ni nampak? Nampak orang ni? Kelas, nampak? Nampak teacher. Kelas, hello? Ni kat mana ni? Kepala hidung. Ni lagi berlarutan kan? So dia tengok kepada part mana yang dia kena infection tu. Okay, so worms tu accumulate dekat lymphatic capillaries, dekat organ mana, dekat struktur mana kat badan. Yes, kebanyakannya dekat bahagian kaki tadi, sebab kaki itulah yang merupakan tempat yang paling tak dijaga kebersihan dia tadi. Tak pakai kasut, tak pakai slipper, kan, pijak tanah macam tu je. Itu juga sebab tadi kebanyakannya berlaku di negara-negara yang kurang maju lah, yang tak mundur, yang agak kotor persekitaran dia, yang tak mengamalkan hygiene. Okay, so kalau kita potong hidung dia ni, keluarlah all that worms, the parasitic worms. Okay, so ini juga disebut sebagai elephant, ini juga disebut sebagai filariasis edema, ataupun elephantiasis pun diterima juga. Kalau kaki tu memang kita sebutlah elephantiasis. Ini kita sebut filariasis. Ataupun umumnya disebutlah edema berlaku. Nama penyakit tu lebih tepatnya elephantiasis lah. Okay, pembekakan ataupun filariasis. So banyak kan?
Okay. So inilah dia. Okay, jadi kalau sistem limfa tak diciptakan, maka cecair interstis tadi yang berbalance 15% tadi tak dapat dihantar balik dalam sistem peredaran darah, dan ini akan menyebabkan kandungan isi pembuluh darah berkurang dan akan menyebabkan circulation of the blood akan terganggu ya. Sebab tu Allah ciptakan dua sistem ini, okay, supaya that dua-dua ini complement to each other. But kita boleh katakan bahawa that the lymphatic system akan complement the blood circulatory system, okay, dengan membantu menghantar semula cecair interstis balik ke dalam peredaran darah. Dalam masa sama dalam cecair limfa tadi ada the lymphocytes dan juga ada semua hasil pencernaan lipid yang akan dihantar dalam sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah lah yang akan tolong distribute semua tu ke seluruh badan, okay, melalui pumping of heart. Okay, so so itulah dia sistem peredaran lymphatic system. Aku sebut apa lagi? Gambar aja ni penting. Okay, awak akan tahu dia punya nama saluran darah dia. Tengok kalau belah sini sebelah kanan jantung, okay, so dia akan diterima oleh right lymphatic duct. Kalau di sebelah kiri jantung, okay, diterima oleh thoracic duct dan akhirnya akan masuk ke dalam left subclavian veins. Left subclavian veins. So yang ni ya. Okay, mana? Left subclavian veins. Yes. Okay, ni left subclavian veins. Yang sini right subclavian veins. Pastikan awak nampak dia punya ni. Okay, awak nampak dia punya capillaries dengan capillaries mereka berada di celah-celah sel. Bezanya macam mana nak tahu itu capillary limfa, capillary darah? Cikgu sebut tadi capillary limfa dia mesti close ended. Ni hujung dia tertutup, blunt. Okay, kalau pernah keluar soal exam, awak kena lukis lymphatic capillary tu. So pastikan lukisan awak berada between the body cells. Bukan dulu kat sini, bukan dulu kat sana. Okay, so lymphatic capillaries ataupun blood capillaries, mereka mesti berada between body cells. Okay. Okay kelas? Soalan? Apa lagi tak faham? Ada lagi? Saya ingat tengok cikgu. Kelas? Hello? Dah ada teacher. Kelas? Yes. Mana budak-budak ni? Soalan teacher. Ada soalan teacher. Students? Yes teacher. Yes teacher. Okay, jadi periksa awak exam. Okay, so awak akan keluar ada soalan amali dan sebagainya ya. Jadi soalan amali awak dalam chapter 9 dalam tajuk digestions. Berapa jam? So dalam tajuk digestion tu ada banyak experiments, okay, to determine the vitamin C, okay, to determine the energy value yang cikgu pernah discuss macam mana you nak calculate the energy value, okay. What else? Tentang food test dan sebagainya. Jadi awak kena go through semua eksperimen tu, pastikan awak tahu what is the precautionary steps, okay, to increase the accuracy of the result. Jadi kalau soalan tu keluar dia tanya apakah langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ni. So langkah berjaga-jaga tu adalah langkah untuk awak meningkatkan keputusan eksperimen, meningkatkan keputusan result of the experiment, bukan langkah untuk menyelamatkan diri awak. Bukan untuk awak berhati-hati supaya tak kena ini, tak kena itu untuk diri awak. Bukan. The steps, the results. Maka itu go through semua eksperimen dalam body structure dalam ni. So 2 chapter yang diuji, so dia akan keluar details. Jadi jangan miss mana-mana bahagian pun. Tolong Bapak Pelajar, tolong score you punya exam kali ni. Okay, so ada pelajar kelas mana yang akan ada kelas MAT ni depan ni? Kelas 4 6. apa yang ada MAT? Duduk kelas? Kelas 6. 406 Alright, jadi
Okay, itulah dia. Okay, nanti cikgu bagilah soalan latihan.